Jadi ketika mana satu malam Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersiap untuk berhijrah satu malam, dan dalam keadaan yang sama, penduduk Quraisy pada ketika itu ada mesyuarat tergempar. Dalam mesyuarat itu ada kesemua kabilah, ada semua kaum. Tujuan apa untuk mesyuarat? Tujuan dia untuk membunuh Muhammad. Satu saja tujuan mereka, untuk membunuh Muhammad. Dan dalam keadaan sama, Jibril alaihi salam pergi jumpa dengan Nabi dan beritahu kepada Nabi apa yang telah berlaku dekat kota Mekah sekarang. Dengan cepat Nabi memerintahkan Sayyidina Ali yang berada dalam rumah Nabi pada ketika itu untuk berbaring di atas katil. Dan sebelum itu Nabi dah bagi tahu kepada Sayyidina Ali yang ada satu sudut daripada rumah baginda, dekat satu sudut tu ada harta penduduk Arab pada ketika itu, yang mana penduduk Arab pada ketika itu meminta untuk Nabi untuk menjaga harta mereka, disebabkan mereka sendiri tak percaya di antara satu sama lain. Tapi yang hairannya, apa yang Nabi cakap mereka tak nak percaya. Bukan tak percaya, tapi mereka buat-buat tak nak percaya. Jadi bila mana Sayyidina Ali pun dah maklum ada harta, dan Nabi meminta kepada Sayyidina Ali untuk serahkan kepada tuan pemilik asal. Dan Nabi meminta kepada Sayyidina Ali untuk berbaring di atas katil Nabi SAW, dan Nabi mendoakan kepada Sayyidina Ali, kamu tidak akan diapa-apakan wahai Ali. Maka ketika itu jugalah Nabi SAW nak keluar pada rumah untuk berhijrah. Dan ketahuilah pada masa itu juga penduduk Quraisy nak membunuh Nabi sudah pun mengepung rumah Nabi. Sebelum Nabi nak keluar, Nabi membaca satu ayat Quran, wa ja'alna min baini aydihim, sampai habis. Bila mana Nabi dah baca, maka Nabi pun keluar. Maka Allah datangkan bantuan kepada Nabi SAW dengan seolah-olah penduduk Quraisy yang mengepung rumah Nabi pada ketika itu seolah-olah mereka ni seolah-olah sedang tidur ataupun dalam keadaan tidur dan tidak sadarkan diri. Dan ketika mana Nabi membuka pintu dia, Nabi boleh melihat satu persatu muka Arab Quraisy yang nak membunuh Nabi pada malam tu, dan Nabi kenal. Jadi Nabi tanpa membuang masa, Nabi terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk bersiap dan sama-sama berhijrah dengan Nabi SAW. Tapi yang best ni, rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar daripada awal lagi, lama dah Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan satu kenderaan khusus untuk beliau dan Nabi berhijrah. Lalu baginda dengan Nabi pun keluarlah daripada kota Mekah. Laluan yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW untuk ke kota Mekah bukan laluan yang kebiasaan orang guna. Boleh jadi baginda dengan Abu Bakar menggunakan jalan yang agak jauh untuk sampai ke kota Madinah supaya tidak diketahui pergerakan mereka oleh Arab Quraisy pada masa itu. Ketika itu jugalah bila penduduk Quraisy hilang jejak Nabi, tak jumpa ke mana Nabi pergi, ke arah mana Nabi pergi, maka penduduk Quraisy pada ketika itu mengupah lagi satu kumpulan yang mana kepakaran mereka adalah menjejak. Siapa sahaja yang mereka nak jejak, pasti akan jumpa. Maka penjejak-penjejak itu buat kajian, mereka menyelidik tapak kaki dan sebagainya, dan akhir sekali mereka mengatakan Nabi ketika itu berada di Bukit Sur. Dan betul, kerana ketika itu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua Bukit Sur. Maka mereka terus naik beramai-ramai, dan ketika itu jugalah penjejak itu kata Nabi ni berada dalam Bukit Sur. Tapi Arab Quraisy tak percaya. Kenapa? Kerana di depan gua Sur penuh dengan labah-labah yang dah bersarang. Kalaulah Nabi masuk ke dalam gua tu, sudah pasti sarang labah-labah tu akan hancur, akan terbuka dan sebagainya. Jadi mereka tak percaya apa yang penjejak itu kata. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, andai kata penduduk Mekah itu tundukkan kepala sedikit, nescaya mereka akan nampak kita, nescaya kita ni akan ditangkap oleh penduduk Quraisy pada masa tu. Dan Alhamdulillah, Allah selamatkan kekasihnya, Allah selamatkan siapa yang memperjuangkan agamanya, dan akhir sekali Nabi selamat sampai dekat kota Madinah dan disambut dengan kegembiraan oleh penduduk Madinah.